Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahimana wa an yaftaha 'alaina futuhal 'arifin innahu 'ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi malam kita sambung pengajian kita pula, iaitu pada risalah fiqh mantiq. Malam ini kita akan nak masuk bahagian qiyas yang kedua daripada dua, iaitu qiyas al-istisna'i. Al-qiyas al-istisna'i, yang mana kita belajar terlepas itu qiyas al-iqtirani. Itu panjang makrifah kita. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan masuk qiyas yang kedua daripada dua bahagian, iaitu qiyas al-istisna'i ataupun qiyas syarti. Kata musannif kita rahimahullahu ta'ala, ma huwa al-qiyasu al-istisna'i. Apakah dia qiyas al-istisna'i? Huwa ma yakunu an-natijatu aw naqiduha mazkuratan fihi bil fi'li wa yusamma aidan qiyasan syartiyan. Nahu in kanat syamsu tali'atan fan-naharu mawjudun lakinna syamsa tali'atun fan-naharu mawjudun fahadhi natijatu mazkuratun bihayatiha al-ijtima'iyyati fittadil qiyas. Kata musannif kita, apakah dia qiyas al-istisna'i? Iaitulah huwa, ia istisna'i ma yakunu, barang yang adalah an-natijatu, natijah, yakni natijah bagi ma dah, au naqidu, ataupun nakidnya, nakid bagi natijah, mazkuratan fihi, disebut padanya pada ma bil fi'li, selalu dah. Bil fi'li makna selalu dah. Berartinya natijah ataupun nakid bagi natijah disebut dalam ma saat itu selalu dah. Maksud selalu dah sini ada selalu dah, seperti mana yang ada dalam qiyas tu. Dah. Wa yusamma, dan dinamo juga qiyasan syartiyan. Apa yang qiyas syarti? Kita nak beri contoh ni nampak. Contoh yang mana musannif kita buat mari dah. Mana contoh nahwu, nak beri nampak katanya bil fi'li. Nahwu asy-syamsu tali'atan in kana, in kanat asy-syamsu tali'atan fan-naharu mawjudun lakinna asy-syams tali'atun fan-naharu mawjudun. Baik. Dia kata yang oleh takrif saat ni, dia katanya iaitulah natijah ataupun nakid, yang lawan bagi natijah disebut pada bahagian ma bil fi'l selalu dah. Mana? Dari contoh ni mana natijah dia? Ini ialah natijah. Mana qiyas dua ni? Qiyas istisna'i. Kenapa panggil istisna'i? Kerana ia ada kalimah lakin. Ada kalimah lakin dalam qiyas. Lakin ni pada dalam mantik dipanggil istisna.
Dah. Ini muqaddimah sughra. Hak ni hak kubra. Ya lagu tu. Pada qiyas ni hak mula-mula ni kubra. Sebab ia menanggungi syarat dan jawab. Dah. Sebab dia mengandungi muqaddam. Ni tali. Satu. Hak ni sughra. Muqaddimah sughra lepas pada kalimah lakin. Hak ni kaedah dalam qiyas istisna'i. Dia lain pada qiyas al-iqtirani. Iqtirani lain. Di mana yang muhadarah kita telah lepas. Ya qiyas muqaddimah sughra hak ada had asghar. Hak ni dia tak ada bahas itu had asghar tidak. Dah. Cuma mustalah dia pada qadiyah hak muqaddam iaitu qadiyah syartiyah ni. Oleh kerana ada ini. Dah qadiyah syartiyah. Ada syarat ada jawab. Maka syarat jawab ni kalau kita ngaji pada qadiyah syartiyah dulu, qadiyah mana hak sekali dengan harah syarat ia panggil muqaddam. Qadiyah mana sekali dengan jawab ia panggil tali. Maka sekali dah muqaddam tali stokor kita kira lagu ni ia panggil muqaddimah kubra. Lepas pada lakin ia panggil muqaddimah sughra. Dah. Mana natijah yang natijah ni fannaharu maujudun. Maka dia katanya qiyas al-istisna'i yakni natijah bagi qiyas ataupun naqid yakni lawan bagi natijah tak ni tu disebut dah dalam qiyas. Mana sebut dah ni bil fi'l ni sebut dah. Ada dah sebahagian daripada qiyas ni ada dah ni kalimah ni fa annaharu maujudan dari tali ni iaitu dalam qiyas toko ni kira muqaddimah sughra kubra ni toko warning ni ini panggil qiyas. Dah. Pakai apa? Qiyas. Qiyas syarti. Dah. Dia panggil qiyas syarti. Atau qiyas al-istisna'i. Mana dah? Qiyas syarti atau qiyas al-istisna'i. Dipanggil dua nama. Kamar dia kerana apa panggil syarti? Kerana ada syarat. Kerana apa panggil istisna'i? Kerana ada kalimah lakin. Itu iktibar lah. Iktibar panggil le tu tak ada masalah. Tapi rupa qiyas ni lagu ni. Rupa dia lagu ni. Kena ada lakin. Dan menatijah ni. Maka natijah dia ni mengikut takrif ada dah sebahagian dalam qiyas. Ni iaitulah fannaharu maujudun. Maka ni pun ada dah fannaharu maujudun. Jadi ada dah disebut. Baik. Kamar dia pula kata apa dah? Kata para musannif kita lagi dalam kitab lakin syamsu tali'atun fahnar mawjudun fahadhi natijatu. Maka ini natijah ni mazkuratun disebut bihayatiha dengan kelakuannya. Kelakuan natijah al-ijtima'iyyati dengan cara himpun ni. Yalah fannaharu mawjudun tu. Jadi kelima. Jadi kalau kita tengok fannaharu mawjud ni himpun dah ni. Muqaddam tali sekali dah. Fi talil qiyasi pada tali bagi qiyas. Mana tali qiyas ni? Fannaharu mawjud ni tali. Hak ni muqaddam. Ni. Hak ni muqaddam. Ni tali. Dari tali stokor ni jadi ialah ni natijah pun disupung dengan tali stokor. Disebut. Ni maka dia tak sepuluh dengan iktirani. Iktirani yang dulu natijah lain. Ia ambil sebahagian dari muqaddimah sughra, ambil sebahagian daripada muqaddimah kubra, jadi natijah. Ada pun kesisnya bukan lagu tu. Bukan yang ambil stokor. Ambil stokor dah. Buat jadi natijah. Maka sini ambil stokor dah ni. Stokor tali. Jadi natijah. Tu. Ni panggil apa? Qiyas al-istisna'i atau qiyas al-iqtirani. Ila kam yang qasimul qiyasu al-istisna'iyyu.
Kepada berapakah terbahagi kias al-istisna'i? Kias istisna'i kepada berapa terbahagi? Yang qasimu ila qismaini. Terbahagi kepada dua. Mana dua? Kiasun istisnaiyun muttasilun wa kiasun istisnaiyun munfasilun. Kenapa boleh kata ada dua ni? Kerana dalam kias istisnai ni tak dapat tidak, ia kena ada qadiyah syartiyah. Maka qadiyah syartiyah yang mana kita belajar dulu ada dua. Ada syartiyah muttasilah dengan syartiyah munfasilah. Itu kita kena rujuk kliklah daripada video yang mana saya telah muhadarah pada tu. Jadi dengan kerana qadiyah syartiyah ada dua itulah kias istisnai pun pecah bit dua. Sebab ia bina atas qadiyah syartiyah. Apabila qadiyah syartiyah ada dua, kias atau kias syarti pun atau kias istisnai pun ada dua juga. Iaitulah muttasil dengan munfasil. Ia bina tahap tu. Artinya dengan sebab itulah kita katanya qadha wa ahkam ni mabadi tasdiqat. Jadi mabadi. Jadi asas. Jadi asas bagi tasdiqat. Jadi asas atau mabadi bagi tasdiqat. Tu. Dengan sebab kalau kita tak reti segala qadiyah tak ni tu, kita nak itu tak leh. Kita nak kita katanya kita nak buat tak, kita nak tak reti kias. Jadi kita nak buat kias tak boleh kalau kita tak reti qadiyah. Dengan sebab itulah kita kena mahir sungguh qadiyah yang mana kita belajar terlepas. Kita kena tasawur, kena wikamah pe. Qiyas ada apa atau qadiyah ada apa? Iktiran, qadiyah hamliyah dengan qadiyah syartiyah. Qadiyah hamliyah ada apa? Syartiyah ada apa? Segala pembahagian yang dulu tu kita kena duduk kepala taruh. Sebab kalau kita tak reti di situ, maka susahlah pada qiyas yang kita mengaji ni. Sedangkan qiyas ni lah matlamat kitanya. Ni lah memang qasid kitanya. Tapi kalau kita tak reti dari awal, sini kita tak reti. Ma huwal qiyasu al-istisnaiyu al-muttasil. Apakah qiyas istisnai muttasil? Jadi cara manhaj musannaf kita seperti itulah. Ada soal ada jawab. Huwa qaulun muallafun min qadiyataini. Qaulun muallafun. Min qadiyataini. Perkataan yang disusun daripada dua qadiyah. Daripada dua qadiyah. Mana dua qadiyah? Ihdahuma, salah pada kedua, yakni dua daripada dua qadiyah tu ta'allafu, disusunkan min jumlataini, daripada dua jumlah. Mana dua jumlah? Jumlah ni qurina bihima syartun, disertai dengan kedua jumlah tak ni tu syartun, yakni harah syarat. Yakni disertai dengan dua jumlah tak ni tu harah syarat, yakni muqaddam dan tali. Wal ukhra qadiyatun wahidatun, qadiyah satu. Yuqranu biha, disertai dengannya dengan qadiyah wahidah ni tu kalimatul istisna. Kalimah istisna iaitu lakin. Kalau itu contoh yang kita buat ni ialah dah. Ya katanya qiyas al-istisna'i muttasi, apa dia? Iaitu qaulun muallafun min qadiyatain, dua qadiyah. Ni dua qadiyah. Ni qadiyah pertama. Ni qadiyah yang kedua. Ihdahuma, salah satu kedua, salah satu berdua qadiyah ni tu. Tu ta'allafu, disusunkan min jumlataini, disusun daripada dua jumlah. Mana dua jumlah? Ni. Kanat syamsu tali'atan, satu. Fannaharu mawjudun, dua. Yang kedua. Qurina, disertai dengan kedua, yakni dengan kedua ni, dua jumlah ni, syartun, yakni huruf syarat, haraf syarat, iaitu in. Wal ukhra, dan qadiyah satu lagi, dan satu lagi iaitu qadiyatun wahidah, satu qadiyah ya. Qadiyah satu ada so ya. Mana? Yuqranu, disertai dengannya dengan qadiyah satu tu kalimatul istisna, iaitu kalimah istisna, iaitu kalimah lakin. Maka kalimah lakin di sisi mantik dia panggil apa? Dia panggil istisna. Dia panggil al-istisna. Kalimah lakin dia panggil al-istisna.
Kalau kita kata dia panggil al-istisna situ. Jadi kalimah laki dia panggil al-istisna. Kalau di situ nah illah. Dan saudara dia lah, banyak lagi lah. Hak mana seperti dengan illah tu. Hak tu bakhah dalam nahwu tu, waktu kena ngaji nahwu lah bak istisna. Tapi lakin ning di sini nahwu panggil al-istidrak lain lah. Hak tu bahasa lain lah. Kita apabila kita ngaji satu ilmu, kita jangan duk gambar ilmu lain. Takut dia pening. Takut di kuana kita kata lakin kena untuk nahwu lain. Biar hak tu nahwu ya istilah dia. Mantik istilah mantik. Deh. Kita tak boleh kata dua iktiraq temui hak nahwu iktiraq mantik tu dia tak boleh semua ilmu gitu. Dah. Jadi kita kena terimalah ini mustalahat yakni disepakat sorok oleh ahli ilmu. Oleh ahli ilmu dia pakat sorok lagu tu. Dia panggil al-istisna. Bila kalimah laki panggil kalimah al-istisna ataupun huruf panggil haraf istisna. Ataupun kalimah al-istisna. Jadi dua lah. Rupa lagu ning lah dia panggil qiyas al-istisna'i al-muttasil lagu ni. Betul lagu ni. Habis. Kata musannaf kita lagi ma hukmu al-qiyasi al-istisna al-muttasili bi'tibaril intaji. Apakah hukum qiyas istisna'i al-muttasil ni rupa ni dengan kira natijah. Kira keluar natijah hukum lagu mana? Kira intaj yakni keluar natijah. Seperti mana contoh ni keluar natijah ni fanna mawjudan. Hukmuhu hukumnya dia kata an tasni bahawa angka istisna ainal muqaddami yakni diri muqaddam. Kalau kita istisna ain muqaddam au naqidat tali ataupun lawe bagi tali. Haza ini. Ini. Ni dia tengok dah. Ini mana ni dah. Misal ni. Illam yakun tali musawiyan lil muqaddam. Jika tidak adalah tali saat itu sama bagi muqaddam. Sama sini kena tah benda tulah. Dikana sama di sini yakni tali dan muqaddam kena tah benda tulah. Dia panggil apa? Dia panggil kita kata dia panggil musawi. Kerana tali muqaddam ni kena tah benda tulah. Tak mana kita tengok. Dia katanya bahawa hukumnya bahawa kita istisna ain muqaddam. Mana muqaddam? Pertama kali kita nak tengok qiyas ni kita kena kerti beza mana muqaddam tali. Dah. Berartinya qadiyah mula muqaddam ni. In kana syamsu tali'an muqaddam. Fannaharu mawjudun tali. Kali dia katanya istisna ain muqaddam ni lepas pada kalimah lakin iaitulah kita ambil ni maibah. Yani asyamsu tali'atun pada makna dia kana syamsu tali'an hak tulah dah. Ain muqaddam ni panggil ni. Ni dia panggil ain muqaddam. Maka ain muqaddam bukan makna tu kita kena ambil harfin tak. Pada makna pun tak apa dah. Walaupun di sini tak ada kalimah kanat. Tadi pada makna tulah. In kanat syamsu tali'atan lakin syamsu tali'atun ialah syamsu tali'atun ni pun tali'atan supa. Ini panggil ain muqaddam. Dah. Au naqidat tali ataupun kita kata lakin supaya tak in kana syamsu tali'atan fa nu mawjudan lakin apa? Naqidat tali ni tali naqid. Apa naqid? Malawe. Lakinna an-nahar ghairu mawjud. Lakin nahar ghairu mawjud. Tu naqid tu lawe. Lawe tu sebab dah ni isbat ni nafi. Tu naqid lawe agak ni.
Kalau ia katanya ainu muqaddam, tu baik natijah ke apa? Ainu tali. Ha ni. Ainu tali mana? Diri tali. Tu baik natijah lah. Kalau kita lepas pada harap istisna ni diri, mana kena tah diri muqaddam, maka tu baik natijah diri tali. Tapi kalau lepas pada istisna ni lawai bagi tali, lawai bagi tali, maka tu baik natijah lawai bi muqaddam. Jadi Fasyamsu ghairu tali'atin. Di lagu tu. Jadi ghairu. Nah, jadi makna kata kalau kita katanya lain istisna apa dah? Gilawai bagi tali. Ni lawai ni. Ghairu. Maka tu baik natijahnya lawai bagi muqaddam. Kita berartinya kias al-istisna ini ya kena kita pertama kali kita kena bagi tilu mana muqaddam dan tali. Lepas tu kita nak kira kata lepas dah lakin tu kita nak kira lah. Lepas dah lakin tu kalau kita ambil betul-betul muqaddam tu baik natijah betul-betul tali. Deh. Tapi kita buat soalan. Adakah kita nak ambil betul-betul tali? Kita kata kita nak ambil betul-betul tali. Kita kata kena lakinnan nahara mawjudun, boleh ke tak? Lepas tu baik natijah betul-betul muqaddam, boleh ke tak? Maka hak ni musannif kita kata kena illam yakun tali musawiyan li muqaddam. Ni kalau rupa lagu ni rupa yang kita buat ni jika tidak adalah mana lagi tak? Jika tidak adalah tali itu sama bagi muqaddam. Berartinya maksud jika tidak ada tali sama muqaddam maknanya kena tah lain. Bukan tah na tula dak. Tali kena tah na lain. Muqaddam pun kena tah na lain. Tu makna tak sama, makna lain. Apabila lain ya rupa boleh dua ni ya. Boleh dua perkara ni. Mana dua perkara? Istisna ain muqaddam, istisna naqid tali, dua. Padahal boleh ihtimal akli pak. Istisna ain muqaddam, istisna ain tali, istisna naqid muqaddam, istisna naqid tali. Boleh pak. Tapi sekiranya kalau muqaddam dengan tali tu benda lain tak bukan sama, bukan notah notula kita katanya, maka boleh kau dah dua ni. Hak dua lagi tak boleh. Mana dua lagi tak boleh? Istisna ainut tali tak boleh. Istisna naqid muqaddam tak boleh. Boleh hanya dua ni. Tapi musannif kita kata ini wa illa, dan jika tidak. Jika tiga makna kena illam lam yakun makna kena. Makna tu jika tali saat itu musawiyan bil muqaddam. Makna itu. Kalau tali sama dengan muqaddam, apa maksud sama muqaddam? Makna kata kena tah tula. Falaka, maka harus bagi engkau. Antas tasniya, bahawa engkau tasniah ke ainat tali, yakni diri tali, au naqidal muqaddam, ataupun naqid muqaddam. Jadi boleh pak. Kalau muqaddam dan tali kena tah tula, jadi boleh pak betul. Istisna ain muqaddam, istisna ain tali, istisna naqid muqaddam, istisna naqid tali. Contoh lagu mana? In kanat zatu baqiyan faqadimun wajibun lahu. Faqadim, okey. Faqadimun wajibun lahu. Fal qadimu wajibun lahu. Tengok. Jika zat saat itu kekal, maka qadim tu wajib baginya. Mana muqaddam? Ni. Mana tali ni? Lakin kita tanya. Lakin kita katanya lakin ain muqaddam. Mana muqaddam ni? Lakin az-za,
Tetapi zat itu kekal. Jawab dia ke apa? Fal qadimu wajibun lahu. Wajibun lahu. Pergi pula. Istisna ainut tali. Mana? Lakin al-qadim. Wajibun lahu. Contoh ini nampak ni. Fadzatu bakin. Jawab dia. Boleh? Fadzatun bakin. Jika adalah zat ni tu kekal, maka koding tu wajib baginya. Mana ada tak ada mula wajib baginya. Mana mesti baginya. Tetapi zat itu kita tak kekal, maka koding zat tu wajib baginya. Jawab di sini. Hak ni kita katanya kalau istisna ain muqaddam, tubik natijah ain tali. Tapi kalau istisna ainut tali, tetapi koding tu wajib baginya, fadzatu baki, maka zat itu kekal pula. Jadi kalau ainut tali tubik natijah ain muqaddam. 2. 3. Nakib ni lawan. Nakib muqaddam. Lakin zat ghairu bakin, tidak kekal, maka tubik natijah apa? Nakib bagi tali. Fal qadimu ghairu wajibin lahu. Maka koding tak ada wajib baginya. Zat tak ada kekal, maka koding tak ada wajib baginya. 3. Gi pula istisna naqidut tali. Lakinnal qadim ghairu wajib lahu, tidak wajib baginya. Fadzatu ghairu bakin. Di ghairu bakin. Maka zat itu tidak kekal. Tu baik pak. Ni bila tu baik pak ni? Apabila muqaddam dan tali musawin. Kena tahu. Maka musan di sini kena tahu kena tahu zat Allah Subhanahu taala. Jadi nak kata kalau zat tu koding, kalau zat tu kekal, maka wajib baginya koding. Jika tetapi nyonya koding, maka dia kekal. Tetapi dia kekal, maka dia koding. Kalau dia tidak koding, maka tidak kekal. Kalau tidak kekal, maka tidak koding. Tu baiklah pak semua. Bila tu baik pak ni? Apabila muqaddam dan tali kena tahna tulah. Boleh pak. Belik ada belik kali ni. Saya rasa apa tak belik. Tak belik. Kalau belik di mana? Belik kita tak kerti beza muqaddam dan tali. Apabila kita kerti beza muqaddam dan tali tak ada apalah. Maka harah istisna ni tepat pak ia tatbiknya. Kalau lepas istisna atau ain muqaddam, dikena ain di sini mana diri, kena tah diri muqaddam dah, maka tubik natijah diri tali. Kalau lepas istisna tu diri tali, tubik natijah diri muqaddam. Kalau lepas dah laki tak ni tu lawe bagi tali, ni lawe bagi muqaddam, tubik natijah lawe bagi tali. Nakib mana lawe? Kalau lepas laki tu lawe bagi tali, baiknya nakib bagi muqaddam. Tu baik pak semua. Sekiranya muqaddam dan tali saat itu sama. Habis. Satu soal lagi tak habis. Sebab kita ngaji bab ni kita tak boleh ngaji banyak sangat. Ia pening. Oleh kerana bab ni kita kena beransur-ansur, kita kena banyak murajaah supaya kita nampak. Gi pula satu soalan yang terakhir pada malam ni. Boleh ada soalan terakhir lah pada malam ni. Ialah dah. Ma hukmun natijati, apakah hukum bagi natijah? Al-qiyasi qiyah, al-istisna'i al-muttasili, hukum bagi natijah. Lebih kurang ruang ini. Tak ada apa dah, jadi sebagai nak taudih lil mubtadi, supaya nak menata bagi mubtadi. Hukumnya, hukum natijah tu, hukum keluar natijah. Hukumnya apa? An istisna, bahwa istisna ainil muqaddami, di bagi muqaddam yuntiju ainat tali. Tu baiknya jadi tali. Kalau lepas
lepas hara istisna tu kena tahdiri muqaddam, maka tubik tahdiri tali. Mana contoh jawab? Nahwu in kana hadha insanun, ni muqaddam, fahuwa hayawan, ni tali. Lakinnahu insan, lakinnahu insan kena tahdiri muqaddam, maka tubiknya fahuwa hayawan. Natijah ni ialah di tali. Ni tani jaduk sini. So itu yang kedua, wa an istisna anaki di tali, bahawa istisna lawai bagi tali. Mana tali? Lawai ni. Lawai bagi tali ni. Yuntiju nakidul muqaddam. Keluar natijah lah ia akan nakid bagi muqaddam. Kalau istisna nakid mana lawai bagi tali, tubik dia lawai bagi muqaddam. Kama, tengok. Iza qulna fil misal mazkuri, seperti mana apabila kita kata pada misal tersebut, ni misal tersebut, in kana hadzal insan fa hayawan. Buh ke sini, tukar sini lah. Tukar di lakin sini, buh lakin. Lakinnahu laisa bihayawan. Ni. Iaitulah lawai bagi tali. Sebab tali di sini isbat. Lepas lakin ginafi. Makna nakid ni. Ni isbat, ni nafi bagi nakid. Maka tubik natijah apa? Falaisa bi insan. Maka falaisa bi insan ni nakid bagi muqaddam. Lagu tu. Kalau istisna nakid tali, tubik natijah nakid muqaddam. Nampak? Jika adalah ini manusia, maka ia benda hidup. Tetapi ia manusia dah kena, ialah dah manusia, maka benda hidup, maka dia ialah benda hidup. Tetapi kita kata dia ni bukan benda hidup. Bukan hidup, maka bukanlah manusia. Ya gila gitu. Bukan benda hidup. Tersebut bukan benda hidup, bukanlah manusia. Sebab manusia ni sebahagian pada benda hidup. Lagu tu. Ni natijah dia. Tapi tubik dua lah. Tubik mana? Tubik istisna ain muqaddam, natijah dia ainut tali. Naqidut tali, tubik dia naqid muqaddam, ataupun dua lagi tak boleh. Kenapa dua lagi tak boleh? Mana dua lagi? Istisna ainut tali, ia tak tubik mula ain muqaddam. Istisna naqidul muqaddam, ia tak tubik dari awal lagi naqidut tali. Lagu tu. Ia tak tubik dari awal lagi. Mana kita kata? Kita kata dah. Kita tak kenapa kita buat soalan. Sebab mantik ni, ia nak tubik natijah dengan selarah. Kalau contoh ni tubik, contoh ni tak tubik, ia kira tak tubik dah. Sebab kaedah mantik, ia tak sebut kaedah yang lain. Kaedah yang lain, kita kata ngaji nahwu sorah, iaitu syaz. Hak ni hak syaz, hak ni hak syaz. Hak mukhaliful qiyas kita kata. Ada pun mantik tak? Mantik ulama duk kira buat kaedah ni dah. Apabila gi menyalah hisa, maka ia batal, tidak umat. Nombor hak di selarah. Hak dapat selarah ialah jadi kaedah. Boleh tatbik habis secara juz'iyat, boleh buat kaedah. Kalau tidak, tak. Habis tu mantik ni ia tak sama. Kaedah ia tak sama dengan yang lain. Kerana apa? Kerana apa boleh ulama buat tu? Kerana mantik ni ia nak bina dalil aqli hak ya al-yaqini. Kena bina hak yakin. Sebab nak bawa kepada baik tikak hak yakin. Sebab tak sah kalau kita tak yakin. Berkaitan dengan akidah. Dengan sebab itulah ulama mantik lagu tu lah kaedah dia. Dah. Kita buat guna, kita buat contoh dah. Contoh kita nak bagi nampak baik munasabah ada soalan dah habis lah. Contoh ni. In kana hadha insan fa huwa hayawan. Lakinnahu insan fa huwa hayawan. Lepas pada lakinna ni, iaitulah hak tula dengan ni. Muqaddam. Ni tali. Lepas pada ni, jadi istisna ain muqaddam. Di muqaddam lah tubik natijah ain tali. Kena tadi tali. Tapi kita buat sebalik. Boleh tak kita nak katanya, ni, pak lakinnahu ni kita kata lakinnahu hayawan. Adakah kita nak jawab fahuwa insan? Kita kata kita. Jawabnya tak pasti.
tak pasti insan. Boleh jadi fahuwa bakar. Boleh jadi fahuwa arnab. Boleh jadi fahuwa asad. Boleh jadi fahuwa hisan. Jadi boleh jadi banyak perkara. Bukan kata kita kata lakinnau hayawan. Jawab dia fahuwa insan tak pasti. Apabila tak pasti, berarti tak boleh ada natijah ke ni. Sebab ia keluar pagar daripada kelima insan. Keluar. Kerana akal kita boleh terima kat tukar ni kan. Boleh terima. Jadi hak boleh terima ni keluar pada pagar, maka tak bolehlah kita nak buat qiyas istisna ini lepas pada lakin ainut tali. Apabila kita ambil ainut tali, ia tak pasti natijah tu ain muqaddam. Boleh jadi hal lain. Tapi itulah ia tak baik ni. Ia tu baik apa? Apabila kita dah ain muqaddam, tak ada apa. Kalau ain muqaddam kan jelas hayawan. Kenapa boleh ada itu? Kerana di antara insan dengan hayawan umum khusus mutlak. Mana umum? Hayawan. Insan khusus. Apabila kita menafi, apabila kita isbatkan hak khusus dengan cara otomatik isbat hak umum. Supaya kita kata nasi. Apabila kita kata ada nasi, dengan cara otomatik ia adalah makan ni. Faham tak tu? Sebab tu nasi. Dalam nasi tu ia kena ada makan ni. Sebab di nasi ia makan ni dah. Tapi kalau kita kata ada makan ni, adakah pasti ada nasi? Tak. Ada makan ni. Adakah nasi? Tak. Boleh ada roti, ada laksa, ada tak pasti. Seperti juga kita kata ni. Lakin hayawan, tetapi benda hidup. Adakah benda hidup tu pasti insan? Tak pasti. Sampai itulah ia tak tubik natijah mula lagi kalau kita kata ainut tali. Ialah pada nafi. Kalau kita kata nafi tali, bukan benda hidup. Bukan benda hidup. Maka natijah dia jawab bukan manusia. Sebab manusia ni sebahagian daripada benda hidup. Sebab kalau kita nafi hak am dengan cara otomatik nafi hak akhas. Apa kita kata di sini tak ada makan ni. Apabila kita pun tak ada makan ni, tak nak tanya lah nasi ada kedak, roti ada kedak, lah sudah keti dah. Kita tahu di sini tak ada makan ni. Pak roti dah kedak. Ya dah tak ada makan ni. Apa laksa dah kedak. Duk tanya buat apa ya dah tak ada makan ni. Sebab ni mu tak kerti tu, tak kerti kaedah. Ni mu duk berhaitan makan ni tu nasi aja, bukan. Makan ni bukan kena nasi. Laksa pun makan ni. Pahala kita tak ada makan ni, tak ada habis lah lain. Bukan makna kita tak ada makan ni, tak ada nasi saja. Laksa pun tak ada, semua tak ada lakar tu. Hak sah dikatakan makan ni tak ada habis. Tapi itu kalau kita nafi hak am, nafi pihak khusus. Tapi kalau kita tak ada nasi, adakah tak ada makan ni? Tak pasti. Boleh jadi ada yang lain. Di sini tak ada nasi ni. Kalau gitu kita ada demo. Tak ada makan ni di sini. Tak kena cakap tu. Boleh ada yang lain. Boleh ada roti, ada laksa, ada pulut kita kata. Panasin roti, laksa, pulut tu apa? Makan ni juga. Pas dia kata tak ada nasi ya, bukan dia tak tak ada makan ni. Dia kata tak ada nasi. Pelik juga tu. Kita kena gerti tu beza mana umum khusus mutlak. Dia menyabik mana, apabila menyabik ni pakai menyabik semua habis. Apabila kena nafi ni, kena nafi semua habis. Habis. Jadi boleh dua perkara tu lah dah. Mana? Dua perkara. Ain muqaddam tu maknanya ainut tali. Nakidut tali natijah nakid muqaddam. Wa yazidu ma iza kan tali musawil muqaddam. Dan tambah. Yang ni natijah tambah lagi. Ma barang apabila adalah tali macam ni musawil muqaddam. Apa saat ni lah. Apabila tali tu sama dengan muqaddam, jadi bolehlah pak ni. Seperti mana contoh saya buat saat ni. Bi'an dengan makna kena. Istisna ainit tali, bahawa kita istisna ainit tali yuntik ainal muqaddam. Tu baik natijah lah akan ain muqaddam. Seperti mana saya buat ni. Jika adalah zat itu kekal, maka wajib bagi dia tu. Bukan. Jika adalah zat itu kekal, maka wajib bagi dia qadim. Tetapi dia kekal, maka wajib bagi dia qadim. Tetapi dia qadim, maka wajib dia kekal. Jadi boleh semua. Bila tu?
apabila muqaddam dan tali kena tak benda tulah. Benda tulah boleh pergi mari lah. Jadi kita boleh tukar pergi mari. Kalau isbat kedua, nafi kedua, kena tak benda tulah. Iaitu kena kedah Allah Subhanahu Taala. Tapi dia kata yuntij ai tatali. Wastisna naki di muqaddami dan isna ki muqaddami yuntiju naki tatali. Itu kan dia akan natijah tak itu naki bagi tali. Kita kata tetapinya zat tidak kekal, maka kodeng tidak wajib. Tetapinya kodeng tidak wajib, maka zat dia tidak kekal. Lah kata nahwu iza kanatis syamsu tali'atan kana an-naharu mawjudan. Mana muqaddam? Iza. Mana tali? An-nahar. Lakin an-naharu mawjudun. Ni apa ni? Istisna ain at-tali. Ni tali. Fasyamsu tali'atun. Maka tubik natijah. Asyamsu tali'atun tubik natijah. Sebab apa? Sebab kena tambah tulah. Ni contoh ni nampak lah. Contoh musannif kita nak nampak. Padahal kalau kita kira kemarin ni boleh kritik ni. Tapi tak apa. Kita ni untuk mubtadi'in. Mubtadi'in. Kenapa kita katanya ada kalau kita bagi orang nak kritik, adakah cerah tu? Fanharu maujud makna cerah tu, adakah pasti kena matahari naik? Tak. Cerah spotlight, cerah pelita kita katanya. Habis tu kalau kita nak kritik, tapi di sini musannif kita nak kita mudah nampak. Lakin syamsa ghairu tali'atin, tetapi matahari tidak naik. Fanharu ghairu maujudin, maka sehari tidak didapati. Mana tak cerah? Matahari tak naik, tak cerah. Kalau kata tak cerah, matahari tak naik, tak apa. Boleh tukar ganti dua tu. Kenapa? Kerana kena tah benda tu lah. Tapi kalau kita nak iktiraf ni, adakah kita katanya matahari tak naik, tak cerah? Cerah, tak cerah. Apa cerah pelita ni? Cerah spotlight. Matahari tak naik, tak cerah kan? Tak pasti. Tak pasti. Apabila tak pasti tu, kita katanya, berartinya tak boleh lah ni. Contoh ni, tapi musannif kita kerana mubtadi, kita ingat molek, kita cara kita baca kitab, kita nak kritik, kita nyari ada kritik. Sebab kadang-kadang musannif kita dia sengaja, bukan ya jahil contoh ni. Tapi kerana mubtadi ni itu nampak. Dan oleh kerana kalau kita besar dengan misal ni bukan ilmu, sebab misal ni makna kena juz'iyyu yuzkaru li tawdihil qawaid. Tu makna misal. Juz'i disebutkan supaya nak menyatakan kaedah. Ilmu sungguh kaedah tu ilmu, bukan dimisal. Kalau kita kata kita kerti kaedah, tak ada apalah. Berarti kita kerti ilmu. Misal ni supaya kita nak nampak kaedah. Sebab ada kalanya kita ni orang biasa manusia ni, jarang kita nak kerti ilmu tanpa misal, tanpa contoh. Tak dapat dikena ada contoh. Apabila kita kerti contoh, sudah kita kiyah, kita pergi dengan orang lain. Bukan kita nak besar sampai contoh. Tak. Tapi kalau kita ada contoh ni sesuai dengan kaedah ni, hak sebenarnya tak sesuai sebab ni mu'iktiraf boleh. Tapi kerana tadi tak apa. Nak bagi kita mudah nampak. Jadi berartinya sekiranya kalau muqaddam dan tali saat itu sama, dikatakan sama ni kena tambah tulah, berarti boleh kadah kimari hingga sampai 4 rupa seperti mana contoh saya buat tadi lah ni. 4 ni. 1, 2, 3, 4 tu nanti jah semua. Jika adalah zat itu kekal, maka kodeng itu wajib baginya. Tetapi zat itu kekal, maka kodeng itu wajib baginya. Tetapi kodeng itu wajib baginya, maka zat itu kekal. Luas itu. Tetapi zat tidak kekal, maka jawab dia apa? Maka kodeng tidak wajib. Tetapi kodeng tidak wajib, maka zat tidak kekal. Hak ni bukan jelas. Contoh ni bukan jelas. Kenapa? Kerana kena tak Allah Subhanahu Wa Taala. Huwal awwal wal akhir. Dua ni talazum. Apa dah talazum? Nak asing tak boleh. Apabila zat tu kekal, pastinya kodem. Dia kodem pastinya kekal. Kalau tidak kekal, tidak kodem. Dia tidak kodem, tidak kekal. Lah kata. Jadi tu 4 rupa.
Dengan kerana apa? Dengan kerana muqaddam ni doa ya Allah Subhanahu taala, tali pun dia Allah Subhanahu taala. Sifat kamalat bagi Allah Subhanahu taala. Dengan sebab itulah dipanggil musawi, sama. Sama iaitu kena tah Allah Subhanahu taala tu, iaitu di antara muqaddam dan tali. Habis kat tu. Maka sekarang ni sajalah muhadarah pengaji kita pada malam ini. InsyaAllah pada ngaji lepas kita akan ngaji pula Qiyas Isnani yang kedua, iaitu Al-Munfasil. Sebab kita nak ngaji bab ni, nak ngaji ngerah dengan banyak tak boleh. Kita kena banyak murajaah. Lepas tu kita tatbik kaedah kita boleh. Supaya nak wirti. Yang penting kita kerti, kita nak tatbik. InsyaAllah muhadarah kali depan boleh hadis saya buat contoh. Yang mana ulama kali kita ahli sunnah wal jamaah. Duk tatbik qawaid mantik dalam kitab-kitab tauhid mereka. Supaya kita nak kita nampak katanya ulama tauhid kita, iaitulah ulama ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, mereka binakan dalam akli, mereka guna kaedah mantik, bukan mereka guna hawa nafsu. Hak tu insya-Allah muhadarah qadimah. Maka sekarang ni janji pada malam ni akhir kali saya kata wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha sami'un bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lamu ma bis shawab.